Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam-imam yang ada, barisan jawatan kuasa masjid Nurul Iman, Kampung Gebok, Mantin, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Kalau sebut tu, satu dunia tengok. Bagi orang tahu, ini dia sebut Kampung Gebok. Kata mana Kampung Gebok? Gebok. Sebut kena betul-betul. Alhamdulillah. Tak disangka-sangka setelah beberapa tahun dapat saya sampai lagi ke masjid yang bertuah ini. Kita berada di rumah Allah. Satu nikmat yang semua orang kena tahu, bila Allah bagi peluang kat kita ni ada masjid yang tersergam seperti ini, kan? Maka datanglah ramai-ramai mengimarahkan masjid. Bila disebut oleh tuan pengerusi tadi tentang bagaimana Senayan, Selasa dan Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali Sabtu malam yang tak ada kuliah tu. Bagi Chan, kan? Tapi hari Ahad ada juga kuliah subuh. Kemudian ada kuliah maghrib, dah bagi tahu. Jadi datang beramai-ramai, jangan pilih penceramah. Sebab apa? Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag, pergi syurga balik hari. Macam tu, kan? Pergi syurga, balik hari. Kan? Ni kita dekat taman syurga ni. Malaikat ni tengah beria ni, kat keliling menaungi kita ni, dia catat segala juga amalan. Apa juga kita buat, semua pahala. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, ramai lintang pukang lagi balik. Kan? Tapi itulah dia kelebihan yang diberikan di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan kita sekarang berada di akhir zaman. Dan bila kata akhir zaman, bagaimana kehidupan akhir zaman? Disebutkan tajuk hari ini, kehidupan akhir zaman membawa ke jannah. Tapi kehidupan yang macam mana yang membawa ke jannah? Kan? Dan benarkah kita berada pada akhir zaman? Dan kalau kita lihat, kalau kita imbas kembali pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada penceramah datanglah kat sini, cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat tak? Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Digambarkan bagaimana? Kan perjalanan. Kan? Apa dia? Dalam surah Al-Isra' ayat pertama, apa Allah tak beritahu? Itulah kan? Allah Maha Suci Allah yang memperjalankan asra bi abdihi lailan pada waktu malam minam Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kita ingat kan, salah satu peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik Nabi jumpa, salah satunya Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua yang bongkok. 3, Jibril kata, itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita lebih lagi. Kan? Lebih lagi. Terlalu banyak tanda-tanda. Kalau kita menilai satu-satu tanda, meskipun kita tak tahu bila hari kiamat, tak ada siapa tahu. Tapi kita perlu bersedia. Dan Nabi sebut, manusia yang paling cerdik bukan manusia yang ada master. Manusia yang paling bijaksana bukan manusia yang ada degree, yang ada kelulusan berjela-jela, yang ada kelulusan doktor. Tak. Tapi manusia yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia untuk kematian dia. Contohlah kita tengok ada hamba Allah kan, menyumbang masjid dekat Senayan. Dia sumbang masjid. Dia tak nak orang tahu, tapi orang tahu dia siapa. Dia tak nak orang tahu, orang yang bocorkan. Kehebatannya bukan hanya dia wakafkan masjid dekat Seremban 2, dekat Senayan, dan juga di Langkawi pun dia wakafkan satu masjid. Kan? Yang hebatnya di Senayan tu dia siap satu petak, dia kata kalau saya mati nanti situ tanam. Bayangkan tu. Kita pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur sendiri.
Bukan kata gebok ni, topik lain. Kan? Ni cerita betul. Kan? Hakikat dia. Itulah dia. Tak salah dia. Ingat mati pahala. Ingat mati, aku ni tak lama ni akan mati. Sampai masa aku akan mati. Pahala. Minta mati tak boleh. Ada sore sakit lututnya, matilah. Bila nak mati ni paning lah dia. Jangan minta. Minta tak boleh, berdosa. Seolah-olah kita lagi pandai pada Allah Ta'ala. Tapi kalau betul lah kita tak tahan sakit sekalipun, apa yang kita boleh buat? Ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Dan seandainya mati itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Macam tu lah. Ya? Jadi kalau kita tengok, tanda-tanda terlalu banyak sebagai digambarkan sebagai tanda akhir zaman. Yang pertamanya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Itu sebab kalau kita tengok dalam satu hadis riwayat Muslim, masa diutuskan aku dan hari terjadinya kiamat seperti 2 jari ini. Kan? Anas radhiyallahu anhu berkata, dan baginda sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah ni. Dia rapatkan macam ni lah bila dilahirkan, bila Nabi dah diutuskan tu, mana kata dah dekat mana dah nak kiamat. Itu akhir zaman dah tu. Maksud akhir zaman tu, lepas tu tak ada zaman lain lagi dah. Habis dah tu. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan baginda SAW menyebutkan di antaranya adalah kematianku. Hadis riwayat Bukhari. Kan, itu dah ada dah. Begitu juga penaklukan Baitul Maqdis. Itu pun kita dah tahu. Tak salah situ berapa panjang. Kita tahu itu, ingatkan dah ya gencatan senjata ditembak balik. Memang bangsa yang paling tak boleh pakai sekali. Kan? Yahudi itulah. Kan, puak rejim Zionis. Kita tak boleh salah sebut. Kadang-kadang kita sebut tak gunanya Israel, tak gunanya Israel. Sebenarnya salah. Bani Israel ni kalau ikut tu keturunan Nabi kita. Yang tak boleh pakai tu Yahudi Zionis tu. Tu kena sebut betul-betul. Kemudian begitu juga tandanya adalah mewabaknya taun. Penyakit-penyakit makin banyak. Penyakit polik-polik pun datang. Kan? Kemudian banyaknya kematian. Hitunglah 6 tanda menjelangnya datang hari kiamat. Di antaranya adalah kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian. Bagaikan penyakit kambing. Kambing mati, sekor mati. Hari itu lagi tauk daripada kambing. Datangnya COVID-19. Orang gebok COVID-19 dia tak faham. COVID-19 dia faham. Kan? Yes, nampak tu. Yes, tu kan. Kan? Nak buat macam mana? Banyak benar tanda-tanda kan. Penyakit-penyakit pun datang. Manusia ingat dia pandai. Dia fikir dia bijaksana. Dia boleh mencipta penyakit lah kononnya. Akhirnya satu dunia mengebak. Akhirnya merayau-rayau. Semua mengaku vaksin dia tak jalan kadang-kadang. Jadi nak beritahu apa? Akhirnya kita kena tahu bahawa manusia boleh merancang. Kan? Allah Maha Perancang. Dan perancangan Allah jugalah yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Buatlah bobon. Perancangan Allah juga yang terbaik. Kita nak bona ke budak perempuan tu. Macam-macam usaha dibuat. Akhirnya kita clash, putus, tak jadi dengan perempuan tu. Rupanya Allah bagi isteri yang jauh lebih baik daripada girlfriend kita. Contoh macam tu lah. Kan? Ada orang perempuan. Fras menonggeng. Memang tak nampak dia menonggeng tu. Dan bilik dia nonggeng. Menangis meraung. Kan? Akhirnya bila dia dah kahwin dengan suami dia. Dia tengok pula bekas boyfriend dia tu bila kahwin. Dipijak terajang dengan bini tu. Sampai kalau takapkan polis. Mujur lah aku tak kahwin dengan dia. Kan? Sebenarnya perancangan Allah juga yang terbaik. Barangkali kamu suka sesuatu tapi tidak baik buat kamu. Barangkali kamu tidak suka sesuatu tapi itulah yang baik buat kamu. Nabi pernah sebut, Allah juga sebut dalam Quran. Jadi itu sebabnya dalam hari ini, bila datangnya wabak ke melanda kita ni, kita janganlah huru-hara. Kan? Janganlah kita poning-poning kepala. Kan? Poning-poning nak buat macam mana, dah memang datang ujian kat kita. Apa yang kita patut buat? Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Maka berusahalah kemudian tawakal pada Allah. Contoh kisah Nabi Ayub. Tengok Nabi Ayub. Macam mana Nabi Ayub? Nabi Ayub kena tahu penyakit kulit kat Nabi Ayub tu. Dikatakan, digambarkan yang elok pada Nabi Ayub tu 2 je. Seluruh tubuh dia ni semua kena penyakit kulit. Ulek menanah-nanah ni, ulek makan, ulek. Ulek tak ulek? Ulat.
Ngado lah tak faham kan. Dia makan nanah-nanah ni semua bau busuk anak moyang. Kan? Sampai kan orang tak boleh rapat, tak boleh duduk dengan dia. Digambarkan hanya 2 saja anggota tubuh Nabi Ayub yang elok. Apa kata dia? Hanya hati dan bibir je. Dan lisan dia. Hati dan lisan dia je yang elok. Yang lain habis. Pernah satu ketika jatuh ulet tu ke lantai. Tak ada dipijak, ambil kau ulet. Padan muka kau. Tak. Dia ambil beli ulet tu letak balik. Takut ulet tu tak boleh makan. Bayangkan tu. Sabar tak sabar? Sabar tuan-tuan. Nabi Ayub diuji macam-macam. Pertama diuji dengan harta. Iblis minta izin. Ya Allah, boleh tak aku nak uji ni? Kau kata Ayub ni kekasih kau hebat benar dia. Bagi aku uji dia. Go ahead. Kata. Please proceed. Kata. Teruskan. Dia ujian pertama, harta dia habis. Nabi Ayub ni keturunan kaya. Dia ada ladang-ladang, binatang ternakan yang banyak. Duit dia melempah ruah. Tapi Allah Ta'ala uji, bersetuju dengan ujian iblis ni tadi. Licin satu pun tak tinggal. Tidak tersisa hartanya. Dia bersyukur. Relax ada. Ujian pertama. Ujian kedua. Zuriat keturunan Nabi Ayub. Ketika anak-anaknya pergi ke rumah saudaranya. Diruntuhkan rumah itu. Mati semua anak-anak dia. Nabi Ayub kata, Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak aku menjadi anak syurga katanya. Gagal lagi iblis. Kemudian tu ujian penyakit ni yang paling teruk sekali. Tapi isteri dia kata apa? Wahai suamiku Ayub, apalah salahnya jika kau mohon kepada Allah agar sembuhkan penyakit kau ni. Tentu Allah akan sembuhkan kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah sakit aku yang beberapa tahun, nak berbanding berpuluh tahun dulu aku sihat, takkan aku nak komplain. Macam tu cakap dia. Kita domam pun tak terdaya. Kan? Haduh, hazab domam. Haduh, hai kan. Habis semua nak dibaling. Kan? Doreh lah, nak mati mana dah ni, abad air dah. Dia minta air dengan bini macam tu. Tapi Nabi Ayub tak, dia tak mohon. Dan sampai ketika dia terdengar bisikan fitnah yang nak disebarkan oleh iblis. Dia kata, tak apalah dosanya Ayub tu sampaikan dia kena penyakit macam tu. Yang itu Nabi Ayub tak tahan. Bila orang nak fitnah tu. Jadi masa tu lah Nabi Ayub bersujud. Aku bersumpah demi Allah, aku takkan bangkit selagi mana kau tak sembuhkan aku. Ya Allah, aku serah kepadamu, ya Allah. Dia berserah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Hontakkan kaki kau ke bumi tu, kau hontak ke tanah, terpancur air. Maka kau ambil sebahagian untuk buat minum, ambil sebahagian untuk buat mandi. Elok Nabi Ayub. Bukan saja elok, dikurniakan isteri, dikurniakan anak-anak seramai 32 orang ke 35 orang. Macam tu lah ramai anak. Bayangkan tu. Tuan-tuan jangan baik banding. Anak kita 3 sikit benar. Kena cari lagi 29. Kan? Bukan macam tu. Maksud dia nak bagi tahu Allah gantikan untuk Nabi Ayub. Tapi hontak kaki itu kenapa? Hontak kaki nak gambarkan kat kita. Nabi Ayub nak sembuh pun bukan tunggu je. Dia usaha hentak kaki itu keluar air. Itu nak beritahu. Jadi usaha kita apa? Usaha kita adalah salah satunya adalah kita ambil vaksin. Anti vaksin tentu marah bila saya cakap macam ni. Kau nak cakap apa, kau cakaplah. Kan? Ada orang mesej saya, Ustaz tak takut kau jadi tikus makmal? Pertama, dan bukan tikus buta pertama. Yang kedua, saya ni tak ada ilmu. Saya ni kurang ilmu. Jadi ilmu siapa lagi kita nak rujuk pada mereka yang tahu. Fasalu ahlu zikri fa in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya orang tahu. Siapa dia? Mufti-mufti yang majlis fatwa, penjawab fatwa tu. Jatuh kuasa fatwa kebangsaan. Dia dah putuskan hukum ambil vaksin harus dan wajib. Siapa pula kita yang tak pandai ni nak mempertikaikan. Kalau salah, orang tanggung. Saya tadah lah. Ambil booster, ambil. Ustaz dengar Pfizer kena ambil sampai 5, 10 pandai ambil. Apa masalah? Harahan lah. Betul tak? Tapi Ustaz kan, ada orang tu ambil langsung mati. Ya dah. Ambil macam mana? Dah sampai masuk. Kan? Dah sampai masuk mati, tetap mati. Siapa cakap ambil vaksin jadi kebal? Siapa cakap? Kan? Macam orang naik kereta lah. Kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Kereta dia kancil 660. Satu airbag pun tak ada.
Dah macam kali macam-macam buat, dah macam-macam dia ubah modify kereta tu. Kereta yang dia pula ada 6 airbag. Saya nak tanya, kereta yang ada 6 airbag tu, mungkin secara perkiraan dia lebih selamat daripada kereta kancing 660, betul tak? Tapi kalau dia accident, saya nak tanya, dia boleh accident ke tak? Boleh juga accident. Tapi dia kurang persediaan dia ada 6 airbag. Tapi kalau yang ditujah itu lori trailer 18 tayar, kan macam mana kan? Pun belum tentu. Itu pun bergantung. Izin Allah kalau dia masih hidup, dia hidup. Ingat tak lori besar yang lunggah kereta traffic tu? Berapa kereta dia lunggah tu, dung. Keluar Cina tu ketang pintu tu, tuan-tuan. Hidup ni. Nak baik macam mana kan? Itu sebab saya kata, itu ikhtiar kita. Vaksin ni antigen untuk menambah imuniti daya tahan melawan penyakit. Itu saja. Saya bukan doktor. Tapi saya bergantung pada orang yang pandai-pandai itu tanya. Apa sebab majlis fatwa tu kata harus sebab tak ada unsur haram dalamnya. Wajib kenapa? Untuk maslahah. Kan? Nak jaga orang ramai. Ambil kita rasa selesa sikit mudah-mudahan kita tak menyebarkan penyakit pada orang lain. Itulah. Kan? Tapi yang anti vaksin tu dia nak balun, dia balun tak tuan-tuan? Menentaklah dah. Itulah. Kemudian apa lagi tanda akhir zaman? Berlempahnya harta hingga tidak ada yang menerima sedekah. Tak ada. Semua orang kaya dah sonang dah. Itu belum sampai lagi dah. Kemudian munculnya beragam fitnah. Fitnah ni dimaksudkan sebagai cubaan atau ujian. Kan? Akan datang disebutkan bagaimana dalam satu hadis, sungguh menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah bagaikan bagian malam yang gelap gelita. Seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di petang harinya menjadi kafir. Ada yang petang harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan saat itu lebih baik daripada orang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian. Putuskanlah tali-tali busur kalian. Dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, Habil. Hadis Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim. Macam-macam monopolik akan jadi. Macam-macam ujian datang. Hari ni ujian yang polik-polik ni, ya Allah, tak heran. Baru-baru ni kita tengok, tak polik ke? Seorang amak kena panggal dengan anak. Punca dek dadah. Dan hari ni keluar pula statistik, yang menghisap dadah ni, yang menagih dadah ni, bukannya orang yang tak bersekolah ya. Orang ada jawatan-jawatan tinggi pun hisap dadah. Ada ramai. Jurutera ada, lawyer ada, hakim ada, semua ada. Nak beritahu. Kena nak cakap. Kena gambar ni. Benda-benda polik banyak kan. Ya, dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Mula senapang je lah kan. Yang faham, tak faham sila minta terjemahan daripada rakan yang faham. Kan? Dah elok-elok senapang sibuk dah nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk dah jadi perempuan. Tak pening kepala. Elok-elok kat KLIA pakai jubah sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Tak pening. Siap ambil gambar dia berdoa. Dan dia siap cabar lagi. Dia kata apa? Tak ada apa-apa jadi pun. Boleh cakap tu? Pening tak pening? Pening. Cabar Allah Ta'ala gitu. Orang main-mainkan kalimah Allah. Jangan cakap kan. Banyak. Terlalu banyak. Kan? Banyaknya Nabi palsu pun ada. Semua mengaku Nabi. Nabi kaum Melayu kan. Ada. Tersebarnya stabiliti keamanan. Masa tu Nabi kata tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri manusia dan keamanan yang terjamin di setiap negara. Kalau semua negara tu aman, tak ada pergaduhan tu, mana tu tanda-tanda dah nak kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang pengendara kenderaan berjalan di antara Iraq dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat jalan. Hadis riwayat Ahmad. Hanya takut sesat jalan dia tak takut mana lain lagi dah. Takut kena tembak ke, takut berperang tak ada lagi dah. Tu belum sampai lagi. Kan begitu juga peperangan dengan bangsa Turki, peperangan dengan bangsa Ajam, hilangnya amanah. Tu tengok, hilangnya amanah. Kan, tengoklah dalam dunia hari ini, yang hilang amanah tu dekat tempat yang tidak sepatutnya hilang amanah. Bayangkan. Contoh, pondok tahfiz contoh. Situ banyak berlaku contoh. Penyelewengan dana masjid ada berlaku. Kan? Banyak berlaku topik-topik. Kutip duit nak bina pondok madrasah tapi satu batang tiang pun tak naik maka sudah.
Ada banyak berlaku. Budak-budak dipergunakan untuk kutip sumbangan. Banyak berlaku. Tapi kita tak salah sangka-sangka pula. Memang Allah uji kita tu. Kita pergi cucuk duit kat bank Islam. Pam. Sup cucuk. Tadi tak ada budak tu. Keluar togak dia. Macam mana dia tu. Masa bila dia sampai. Tu ujian. Nak bagi. Tak nak bagi, jalan. Tanya banyak. Kau pernah mana? Surat ada. Kau sekolah tak sekolah ni? Pun nak jaga kau ni? Oh surat. Ni betul tak betul surat ni? Tanya setengah jam. 1 sen pun tak bagi. Kurang jam tu. Kan? Nak bagilah. Nah adik, dia ni ambil ni RM10, RM5 masuk dalam tabung, RM5 kau pergi minum. Dah tak upah orang kau ni. Contoh. Bagi contoh. Ya. Kita bagi tu, niat dah sampai dah ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Kan? Banyak nak tanya kan, payah juga. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka baginda SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain pada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Dikatakan urusan umum diberikan pada orang yang bodoh. Ayat itu. Itu tanda kiamat. Urusan umum, urusan yang jaga hal ehwal orang ramai, bagi ke orang yang tak ada ilmu. Kan? Contohlah. Bagi orang, dia bidangnya bidang lain, bagi dia jaga kesihatan. Tak poning kepala. Contoh, tak poning lah kepala. Kan? Macam saya lah, kalau tak tiba-tiba ganti doktor, tak poning kepala. Ni bagi ubat apa ni? Bagilah ubat gagat. Panadol yang bagi. Macam Panadol. Bukan semua ubat boleh bagi tu. Kan? Macam saya malam ni kan. Saya nak 2-3 hari dah ni sakit ni sakit senyap. Nak ngunyah tak boleh. Boleh kunyah, sakit sikit lah. Kan? Tu kan bodoh-bodoh fikir, lauk apa malam ni? Tentu. Kau payah nak kunyah. Gebok ni jarang tak kambing. Macam tu lah. Ya, kan? Tak tahulah. Ya tidak tahulah. Dah lama tak datang. Takat mihun tak payah lah kan. Tentu lah. Ya. Tak adalah gurau. Saya okey. Saya okey saja. Gurau. Lama tak datang. Kan? Tapi belah sana baru tambah. Belah sana memang ada ke dulu? Dah ada lah. Tak ada kan? Baru tambah kan? Cantik, ramai, penuh. Alhamdulillah. Daripada dulu mana dapat tengah ceramah penuh sampai keluar ni? Dapat. Semenjak penyarakan ni dapat. Contohlah. Allahu Akbar. Datang. Kita kena tahu. Masjid ni tempat kita berlindung. Datang masjid. Kan? Sebab apa? Kena ingat masjid ni lah hati masyarakat. Saya sebut awal tadi. Masjid ni hati masyarakat Gebok ni. Selagi ada masjid ni, orang memakmurkan masjid ni, selagi itulah hidup orang Gebok ni selamat dunia akhirat mudah-mudahan. Imam doa jadi, muslimin wa muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Doa untuk semua. Yang tak datang masjid pun dapat lagi. Iya, semua dapat. Ada ke imam doa, ya Allah kau sejahterakan kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Yang lain tepi mampu hilang. Mana ada? Doa untuk semua. Doa untuk semua, kesejahteraan semua. Jadi jangan belagak orang tak datang masjid. Aku tak pergi masjid, aku okey ke? Sebab doa orang sini. Mungkin. Kan? Macam tu je. Tu sebab kalau ada orang muka tak pernah nampak kan, kita sini dah. Kau tiba-tiba datang ni pahal. Jangan macam tu. Kan? Dia kena kawan tu orang mantinnya, tapi tak pernah datang masjidnya. Contoh kan? Kau pahal tiba-tiba datang. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Raikan dia datang. Seronok tengok sahabat-sahabat datang. Ya. Lain kali datang lagi tau. Macam tu lah. Baru betul kan? Saya semalam puas nak memaham. Saya tengah ceramah tu dengar Ustaz Irhas telefon saya. Wah, Ustaz Irhas telefon yang pahal ni. Malam balik dah tololap pula, terlupa. Malamnya jumpa baru tinggal. Patut telefon dengan anak kompom jadi datang tak kan? Ustaz Irhas ni guru saya ni. Main. Cuma tak habis belajar ni. Kau nak sambung ni. Kan? Ya. Jadi itu dia. Jadi diberikan urusan pada orang yang tak pandai, kan? Jadi kita tu penting tu. Kau nak jaga, tengok balik. Kan? Kemudian diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Wafatnya para ulama dan mereka berilmu adalah salah satu tanda akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Itu sebab kita tengok orang yang poning-poning bercakap. Orang yang poning-poning bagi pandangan. Makin sakit jiwa kita tengok. Orang cakap entah apa benda kan.
Kojo bono-bono tak menurih buat. Kan. Ambil water jet, tembak tik cicak. Kan poning. Itu bagi orang gebok tu cenia. Selesai. Tik cicak apa payah pun lah. Contoh lah. Kan. Apa sebab jadi macam tu? Sebab ni zaman viral tau. Kita semua kena hati-hati. Orang semua akan share. Semua akan dodahkan. Zaman ni memang tu zaman ni. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita pelik kan. Hari ni yang paling rosak sekali media sosial. Rosakkan orang kita. Kan? Kalau tengok komen. Kita pun heran. Kan apa dah jadi pada orang Melayu Islam? Komen tak ada langsung elok dah. Mencarut kepala bapak semua keluar. Apa sebab jadi macam tu? Soalan yang kalau kita boleh tanya lah kat orang tu. Tanya ada satu soalan. Kalau dapat cari muka orang bercakap tu, cakap mana? Nabi ajar tak macam tu? Cakap. Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Saya kalau nampak orang komen bukan-bukan tu senang, saya delete dah. Delete dah. Cukup lah. Tak usah dilayan. Orang gila ni, dilayan pening kepala. Ya. Orang guru saya ajar, orang gila jangan dilayan. Dilayan, kita pun gila sama. Kat sekolah menengah Mantin kemarin, ada satu orang gila masuk. Bawa matu pancing. Masa zaman-zaman yang bakar almari tu lah. Yang terbakar sekolah tu. Bawa dia matu pancing. Yang pengawal keselamatan tu nampak. Dia kata, biar dia tak kacau orang. Biar dia. Dia tengoklah. Pergi dia kat tengah padang tu. Sur mancing. Maaf dia pacak dia sini. Dia tunggu. Datanglah pengetua masa tu. Tak nak sebut nama. Datanglah pengetua masa tu. Dia pergilah ditanya. Banyak kau dapat ikan. Orang gila ni pun jawab. Ini padang mana ni ikan? Gila kau. Sekarang siapa gila? Jawab. Mana kau mana orang gila jangan ditogur. Ada satu lagi tu dia bawa kambing. Orang tu bawa kambing nak pergi ke masjid, nak korban. Nak semoleh. Terus nampak orang gila kat jambatan. Orang gila tu tagu. Nak bawa pergi mana monyet tu? Kan apa pesan orang gila jangan dilayan. Menyahut nak. Bawa ke mana monyet tu kata. Ini kambing lah bukan monyet kata. Orang gila tu pun cakap, aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Macam tu je kan. Betul tak? Siapa suruh tanya? Kan? Itulah dia. Kau melayan langsung jadi. Kan? Tu dah cerita. Kan? Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba. Tapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim. Maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya. Dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebab saya waktu ditanya, waktu nak ambil tauliah. Ustaz, kalau ada orang tanya soalan pasal yang khilaf. Tapi Ustaz tak tahu. Macam mana ke? Jawab, tak tahu. Kan? Janganlah khabar kita tahu pula. Imam Malik pun tanya 10, jawab 2. Lagi 8 kena rujuk dulu. Macam tu. Kan? Tak iya pula lah. Betul juga. Dia tu. Macam tu lah. Iya. Kan? Pening kepala hari ni. Jangan main-main. Kan? Dan orang pelik-pelik punya statement semua diangkit. Kan? Ada orang tu. Tunjuk gambar. Mendedah ke aurat. Dengan melambak paut berjoget-joget. Kat media sosial. Kemudian tanya pula pada pihak lain, saudara mara dia, apa pandangan awak tentang tu? Itu hak dia kata. Itu kreativiti. Tak pening nak gitu kan? Dah ustaz pula kena sound. Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Ustaz pula kena sound. Jangan main-main hari ni kan? Pening kan? Kemudian banyaknya orang, banyaknya pihak dan penyokong kezaliman. Banyak. Kan? Mana yang zalim tu ikut. Kan? Dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, iaitu golongan orang yang membawa seperti buntut sapi, mereka memukul manusia dengannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian merebaknya perzinaan. Zina bukan lagi rahsia besar dan hal yang pantang khususnya di negara barat. Perkara ini salah satu petanda bahawa akhir zaman telah tiba. Di luar negara kan pelik. Yang pemain-pemain bola tu kan, ada yang dah kahwin, yang dah beranak pinak anak 3, belum kahwin lagi. Bila tanya bila kau nak kahwin? Kami belum merancang untuk kahwin. Kami belum bersedia. Nak ada 3 dah. Macam mana tu? Kan?
Lepas tu dia tanya, will you marry me? Dia tanya apa? Menangis, anak dah 3. Oi, poning. Kan? Kemudian Maharaja Lelanya praktik riba. Ini tahu dah. Kan? Kemudian begitu juga anggapan perkara-perkara haram adalah halal, begitu banyak. Kemudian maraknya peredaran minuman keras. Kan? Berlomba-lomba menghiasi masjid. Tu dia. Kan? Banyak masjid besar-besar. Kan? Macam contoh masjid buat lawa-lawa, tapi berabut-rabut buat masjid. Kan? Tu yang masa saya pergi Kemboja tu, dia tak nak lagi dah masjid, tolong jangan bagi duit nak bina masjid lagi. Malahan perpecahan berlaku cukup tahu di Kemboja. Bila masjid terlalu banyak. Kan? Ni nak yang ni bergaduh, yang ni tak campur ni. Tu belum cerita lagi ada orang di belah apa? Di belah Asia Barat ni sanggup datang bagi sponsor dengan syarat terima fahaman mereka. Tahulah fahaman apa? Itulah saya beritahu. Tapi mufti Kemboja tolak. Dia masih lagi berpegang pada sunnah wal jamaah. Tolak. Tak ambil. Orang tu sanggup bagi berbilion dengan syarat terima fahaman dia tu. Tak apa. Kan? Tu pada masjid ni kita sama-sama lah imarahkan. Sama-sama lah kita hidupkan dengan amal ibadah, sama-sama kita makmurkan. Datang masjid. Ingat tak 7 golongan yang dikatakan mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan daripada Allah selain daripada, apakah ada 7 golongan tu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Tak kira lah mentari, perdana mentari, agung, ketua kampung, ketua lorong, AJK masjid, termasuk ketua keluarga. Pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu sebab seronok tengok orang muda datang. Kan? Itu sebab ada setengah masjid tu dia buat gelanggang takraw kat luar tu. Dia buat gelanggang apa, dia buat tempat budak-budak main pingpong. Jadi budak-budak muda datang ke masjid. Dia tak anggap allergic. Kemudian, semayang lah weh, dah masuk zuhur dah, jom semayang lu. Semayang. Ambil uduk semayang. Jaga tertib dia. Dia dah bawa dah kain siap-siap nak semayang. Macam tu. Kan? Kita nak tarik anak-anak muda. Buat pertandingan. Pertandingan azan. Kategori subuh. Kategori maghrib. Dia lain. Kategori maghrib macam tadilah. Yang Bilal tadi. Dia mendayu sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, okey. Tu okey. Settle. Subuh jangan buat lagu macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalap. Memang nak pula dapat imam, dapat Bilal Sadih. Ini tak apa bodoh. Ada Bilal setengah Bilal tu Sadih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia Sadih mana? Sebab tengok setakat yang dia nak azan, orang tak sampai ni. Macam tu lah. Subuh tegas sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subuh. Macam tu. Dia tak boleh. As-salatu khairum minan naum. Kan solat itu lebih baik dari tidur. Tidur dong. As-salatu khairum minan naum. Macam tu. Naum pendek ya. Atau as-salatu khairum minan naum. Marah Bilal ni weh. Bangun. Tualah kira. Iyalah. Kan. Cari anak-anak muda ni ramai ni. Alhamdulillah. Kita tarik macam beberapa hari itu. Saya ceramah ada satu tempat lah. Dia nak tarik golongan anak muda. Tajuk dia, jom bro pergi solat. Jom bro pergi solat tajuk. Dia target beliau. Tapi datang ramai beliau. Masalah itu. Kan? Tapi tak apalah kan. Tak apalah. Kita sesuaikanlah ceramah itu. Mudah-mudahan lagi ramai lagi anak muda datang. Kan? Kemudian begitu juga orang perempuan yang melahirkan tuannya. Itu pun tanda akhir zaman. Seorang ibu lahirkan anak dan anak itu perangainya seperti tuan dia.
Saya bagi duit kat mak, jaga anak saya, jagalah. Banyak cerita besar. Anak macam tu. Seorang anak keringat, mak kalau tolong jaga anak, terima kasihlah mak tolong. Dan bagilah berapa juta pun tak boleh nak balas jasa mak tolong. Tu je. Macam saya tanya mak saya, mak boleh tak mak tolong jaga anak? Ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Senang kan, tak payah jaga dah. Kau setakat jaga sehari dua boleh lah. Hari-hari memang tak dapat dah. Kan? Carilah pengasuh. Jangankan susah mak kita. Mak nak pergi masjid memang. Tak payah kau kat leha. Oi, malam ni Samsul dapat. Cucu. Kena bala. Aduh kan. Namanya cucu tak habis-habis. Sampai bengang atuk itu. Atuk pun tension. Cucu mereka malam, cucu. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Jam dah aku 10 dah. Atuk dah bangis ni. 10 cucu. Atuk pun hampir masuk khabar. Dia marah. Marahlah orang tua, tak faham dah gitu. Masuk dia dalam bilik, dia nak dongah. Ingat kau Wan ni masuk dalam bilik. Nenek, alah cucu nenek. Dia tak habis dia. Sudah atuk bagi signal. Dah. Allah. Yang nenek, ni gau atuk kau. Tak faham. Sudah menjorit atuk. Allahu Akbar. Bodoh letak. Pahal atuk. Bodoh dapat tangkap. Orang perempuan kena ingat. Nak masuk syurga ni tak susah dah. Suami masuk dalam bilik. Belalah masuk. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu lah. Baru betul. Cucu tak cucu, tinggal. Taklah kau. Kan? Atuk kau dulu. Macam tu lah. Iya, macam tengok muka atuk-atuk yang datang masjid. Semua manung macam ni. Iwan ni tak wati dengan atuk macam mana? Kan? Iya, tu masalah tu. Anak-anak pun agak-agak lah. Mak tu bukan sihat pun nak kan. Patut kita ni senangkan mak kita. Sementara bagi mak jaga tak apa. Mak sementara saya cari pengasuh. Mak tolong jaga mak. Berapa lama kau nak mak jaga? Tak lama. Dalam 3 tahun. Mondok. Bahagiakan mak kita. Mak bukan susah pun nak. Mak nak apa? Mak cakap je mak nak apa. Tak ada apa dah. Mak tengok orang tu pakai tolakung tu kan. Sadap bona. Lawa kain ni. Tolakung apa nama tu? Siti Kalilah. Tentulah menyek. Ayolah mak. Nanti saya belian. Sampai kat kodai tu. Bodangung. Bodangung tak membayar tu. Bodasing telinga. Hampir 100 lebih tolakung tu. 500 ada 1000 lebih pun ada. Siti Kalilah namanya. Saya tak nak sebut nama betul itu. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Itu sebab saya sebut macam tu. Tahu saya tu tolakung apa. Kan? Kadang mak ni minta bukan apa dah. Kan? Mak bukan apa dah. Kadang tanya mak nak apa mak? Mak cakap mak. Mak beritahu je. Itulah. Mak ni kan apa kan? Sehingga tak apa dong. Dah. Apa tu? Mana apa? Orang dah tak pakai dah ceret menyorit ni. Ceret menyorit. Dia masak air pakai ceret tu. Ceret menyorit tu. Berapa kali terbakar dapur tak tolong ah. Ambil mak nak apa? Alah yang tokan-tokan tu panas, tokan-tokan tu sajuk tu lah. Tahu tak apa? Apa dah? Apa dah? Nak cakap jangan sebut je ni. Mesen air jangan. Kowe. Dia tak tajuk camah kita. Brand jangan sebut. Kalau kowe cakap dengan kowe tu, kalau nak kita sebut nama dia, sumbang ke masjid, kita sponsor RM1,000, minta penceramah sebut sikit pasal kowe. Boleh lah. Macam tu lah. Kan? Boleh lah. Bayar dah mak, saya dah bayar bulan-bulan 100 lebih. Mak pakai. Tokan-tokan tu panas. Tokan-tokan tu sajuk. Ada sampai balkan air tu. Dah kayak balkan. Ada satu mesin air. Tokan-tokan tu jadi kupi. Tokan-tokan belimbing. Tokan-tokan tabu. Mesin ni nipis tau. Tabung di bawah tu mungkin dalam tu lah kan. Tokan tu. Mana?
Coffee with milk, without milk. Dengan susu, tanpa susu pun boleh. Kita dah lama putus susu. Without milk. Macam tu lah. Aduh, iya. Bukan susah pun. Mak kita ni bukan apa. Nak tu ya. Apa lagi nak? Mak cakap lah. Lama tak bawa pergi tidur hotel. Bawa pergi tidur hotel. Kan? Hotel Mantin bawa. Jadilah. Kan? Kan? Orang pergi luar negara. Pergi UK. Pergi United Kingdom. Kita tak pergi UK dah mak. Kita pergi Uban. Ulu Bandung. Adilah. Kan? Iyo. Kalau gitu heboh. Nak orang teknologi. Malaysia itulah dia panggil. Orang teknologi. Jangan pisahkan kami dengan kedua ibu bapa kami. Apalah Langkawi lah. Habis semua mak ayah hakik Langkawi. Langsung mahal siakap tu. Kan? Sekarang orang makan siakap tanya, ni siakap sibu kau? Orang tanya kan. Kan? Kemudian begitu juga fenomena kemusyrikan, orang yang musyrik, orang tua bergaya anak muda, tu pun tanda akhir zaman juga. Orang tua bergaya anak muda. Kemudian maraknya kekikiran, maknanya qadamut. Qadakut campur qadamut. Lalu tabung tak ada dah. Itulah dia mempertahankan keseringgitannya. RM1 awal bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air citra RM1. Tetap RM1. Kadang-kadang dia sumbangkan, cuba tengok. Orang masjid boleh checkkan akaun kan? Cuba check masjid. Kan boleh tengok online kan? Transfer online. Doakan saya kaya, dia punya descriptionnya. Doakan saya kaya. RM1. Ujung tu. Orang kita ni pelik, patutnya lagi banyak lagi rahsia. Dia lagi sikit lagi hamba Allah. Sikitnya hamba Allah tulis. Kan? Sumbanglah tuan-tuan. Sebenar-benar saya teringat pada malam tahun baru itu, saya, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi dengan Dr. Izzah Harib, kami berforum di Dataran Lang, Langkawi. Buat pertama kalinya di sana berforum. Selama ni konsertnya kat situ. Kali ni buat forum. Ramai, dengar 5,000 orang ada. Tajuk dia tu, mana milik kita? Kau tanya balik kan, mana milik kita? Mana milik kita? Adanya, tu jam siapa? Jam Rolex tu siapa? Ni jam aku. Ya kau, tangan kau tu siapa punya? Allah punya. Langsung tanya. Diri kita pun Allah punya. Macam mana kita nak memunyakan benda lain? Kan? Samsul debat ni berapa tahun mana? Tahun dulu selalu saya semayang senyap dulu. Singgah senyap, cuma dulu orang tak peduli pun kat saya. Kan? Tapi tiba-tiba sekarang semua heboh nak bergambar. Lepas ni kan tu bergambar nak. Dia dah beritahu dah. Kan? Tapi berapa lama sampai masuk? Mungkin lain kali ada Samsul sebat pula kau. Kan? Dan saya syukur satu benda, bila saya masuk TV Hijrah tu saya cakap Negeri Sembilan. Dan akhirnya sekarang pencamah Negeri Sembilan semua cakap Negeri Sembilan. Okeylah. Ustaz Don boleh cakap Kedah, boleh cakap Utara. Kan? Azhar Idrus boleh cakap Terengganu. Sebelah kita pula nak cakap KL. Cakap lah kan. Sampai kan ada satu ustaz tu dia pergi ke Gombak, dia jawab, dia kata apa? Kalau Samsul debat cakap faham, takkan dan cakap kau tak faham dekat tu. Macam tu cakap lah. Yang polik-polik. Cuma di Sabah Sarawak ya. Saya cuba cakap KL. Terkeluar tu. Mengelintin. Terkeluar satu perkataan kat kucing pagi tu kuliah subuh mengelintin. Berio golak seorang tu kat belakang. Rupanya guru takmer. Dah 10 tahun ngajar kat kucing. Dah 10 tahun tak balik Gombau. Dia sebut mengelintin tingkat ke mak tu. Tu yang punya golak tu. Kan? Tak ada apa. Benda ni bukan milik saya pun. Yang bagi nama Samsul Debat ni dulu CEO TV Hijrah dulu. Sebab punca waktu saya ceramah kat Kelumpur, dia lupa. Dulu kalau saya ceramah, walaupun saya masa tu berjawatan pengarah undang-undang, saya tak pernah pakai nama jawatan saya. Saya pakai nama NGO saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat, nak panggil ceramah. Saya tak nak. Jadi, Samsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi, yang penganjur dia dah lupa. Siapa nama budak tu? Samsul apa tak penceramahan. Tapi jawatannya debat-debat macam tu. Dia pun tulis kat whiteboard tu. Penceramah malam ni Samsul Debat. Tu mula.
Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu, CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkutkan nama saya Syamsul Al-Debati. Malakek sampai ke sudah. Kan, mula tu saya pun tak agama, tapi dah ramai panggil biarlah. Okeylah kan. Tu sebab kalau orang tanya saya, jangan letak Ustaz Syamsul Debat, letak je Saudara Syamsul Debat. Saya bukan ustaz baru nak start. Ni pun kongsi-kongsi je, biasa-biasa je. Saudara Syamsul Debat SSD. Okeylah. Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. US dollar tu, kan. Dia tak ada apa dah. Okey kan. Yang berani panggil sebab dia tahu Syamsul Debat ni tak ada mahal mana dah, panggil lah kan. Cuma tarikh je lah kan. Tak kisah dah tuan. Orang bayar 10,000 pun saya ambil. Orang bayar 1,000 pun saya ambil. RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang lah apa itu. Tak ada lah gurau ya gurau. Tak, saya pernah ceramah kat mana tu. Nak tunjukkan tanda akhir zaman ni kan. Cuba tengok. Asatizah ni pun. Ada yang jenis tu. 5,000 tak boleh kurang. Ada ayat macam tu. Tanyalah orang masjid dia berurusan dengan berapa penceramah kan. Dia tahulah. 5,000 tak boleh kurang. Ada tu. Kek Sarawak, dia mengadukan saya. Ustaz, kita nak bagi ceramah dekat Kuching ni. Masjid ni boleh bayar 700. Masjid ni 1,000. Masjid ni 500. Yang sebelah petang tu 300. Yang malam tu 500. Ustaz okey ke? Okey lah. Lepas tu hotel kita bagi hotel Dormani. Okey ke? Okey lah. Boleh tu. Sebab hotel Dormani tu tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi kau suruh dia ceramah? Kata. Saya tanya dia kenapa dia tanya sampai macam tu sangat. Dia takut rupanya ada penceramah Semenanjung ni pergi sana. Satu ceramah nak 7,000. Hotel Pullman. Ada. Kan tahu untuk meniaga apa. Kan. Saya ni yakin. Saya yakin. Walaupun tak ada apa. Saya tak ada gambaran. Saya yakin sampai ceramah ada makan. Syukur. Ada tak ada? Ada. Kan. Kalau ada, kalau makanan dah ready, makruh camah lama kan. Macam tu yang kena ingat. Iya, saya nak share, saya diminta ceramah. Ini cerita betul lah, ni apa yang saya alami lah. Dia minta ceramah dekat Sekolah Kebangsaan Benter. Benter ni dekat sempadan Kuala Lipis, bayang berapa jauh tu. Dan dalam program ni, motivasi UPSR, 10 sekolah combine. 10 sekolah, calon-calon motivasi UPSR combine dekat satu sekolah. Bayangkan. Jadi, kami akan bayar 300. Terangkit koning PA tu. Jauh ni. 10 sekolah, orang pandang macam tak logik 300 tu. Betul tak? Lepas tu PA tanya saya, macam mana bos? Macam ni lah. Cuba tanya. Ada tak tompet-tompet? Saya tak gambar batal program. Saya kata tanya ada tak tompet lain yang nak juga. Oh ada satu surau. Dia pun nak bayar 300. Okay ambil satu lagi. Masjid daerah Benter. Malam tu 400. Okey sekali jalan. Sempatlah saya melayan ikan patin kat atas bukit tu. Ikan patin steam Azmi tu. Dekat Kuala Lumpur tu. Macam ni lah. Sampai ke siku sadap Ni yo. Betul. Sadap bang. Letak-letak nyawa makan. Betul. Memang sadap. Memang sadap. Tapi pengajaran Allah tunjuk dekat saya bila saya sampai kat Sekolah Kebangsaan Benter yang 10 sekolah motivasi UPSR ni, rupa-rupanya calon UPSR setiap sekolah ni, satu sekolah tu calonnya 2 orang. Calon sekolah ni seorang. Sekolahnya 3 orang. SKM, Sekolah Kekurangan Murid. 10 sekolah ni tak sampai pun 20 orang calon UPSR. Dan RM300 tu cikgu-cikgu dia orang kongsi seorang sikit nak bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak bagaimana hampa dia. Tu buat saya fikir. Kepada asatizah tu tak sah lah kau nak letak harga macam kau tu. Kalau penyanyi boleh bayar, pelakon boleh bayar, kenapa penceramah tak boleh bayar? Bangan kau kira macam tu. Yang penyanyi tu dana dia mana? Sponsor dia siapa? Kan? Ni hari ni ceramah kat Gebok ni. Ada? Maybelline. Tajuk ada. Belum-belum datang. DG pun nak sponsor. Saya sponsor. Ada? Mana ada? Kan? Macam tu lah kau nak fikir. Ada berlaku kat Johor. Ada satu ustaz ni dia datang. Berapa bayar ni? 1,700 kita bayar ni. 700 termasuk hotel. Lain kali bayar ni tanya saya dulu. Ada cakap macam tu. Kenapa pula ustaz? Saya ni kurang-kurang 1,500 tu. Dia cakap macam tu. Yang paling sadih, AJK Masjid, pergi buka tanpa masjid, keluar duit, nak tambah duit ustaz dia tadi. Bayangkan tu perangai.
Kan? Saya doa mudah-mudahan saya taklah jadi macam tu. Tapi mana dah setuju tu janganlah dikurangkan. Allahu Akbar. Saya ni menganggap gurau jenuh. Aduh, hai. Iya, tuan. Tak ada benda terus kan. Kemudian banyaknya peristiwa gempa bumi, banyaknya orang-orang ditenggelamkan dalam bumi. Macam kita tengok peristiwa yang dekat Indonesia. Yang dekat apa tu? Bukannya yang tsunami tu, lepas tsunami tu ada peristiwa ada satu tu. Yang pergerakan bumi tu. Apa nama? Dekat Palu tu. Bayangkan, mak dengan ayah tengah pegang anak ni berlari ni, tiba-tiba tanah ni jatuh macam ni. Anak mak ayah ni ke atas, anak ni ke bawah ni. Dan kemudian naik ke atas balik, anak tu pula yang terselamat, mak ayah tenggelam. Dan budak tu trauma macam mana, bayangkan. Budak tu pernah ke dalam tanah, naik balik, bayangkan. Setiap hari Jumaat dia kata kalau hujan, dia orang dah risau dah. Sebab benda tu berlaku pada hari Jumaat. Macam itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, kan, bila cerita kehidupan akhir zaman membawa ke jannah, sebenarnya terlalu banyak amalan yang Nabi SAW ajar pada umat manusia bagi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antaranya, Nabi Muhammad SAW bersabda, syurgalah bagi mereka yang rezekinya daripada sumber yang halal lagi baik, hatinya murni, zahirnya mulia, dan kejahatannya dijauhkan dari menimpa manusia lain. Bagaimana hadis ini menerangkan tentang 4 amalan yang dijanjikan syurga. Pertama, rezeki yang halal lagi baik. Jadi hidup kita ni kena ingat, Nabi dah pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Aku besok dapat duit KSP, aku relax, aku tak fikir. Aku relax, bercuti dengan family. Tak sampai 2 minggu lepas pencen, pegang senapang depan bank. Bukan saya menghina karier pengawasan. Tak, dia cakap dia nak relax. Tapi kenapa dia tak boleh relax? Tak cukup. Baru dapat duit KSP, anak-anak mengotam duit dia. Mak ni takkan tak boleh tolong ni, semua minta dengan dia. Mak ayah, duit simpanan hari tua, simpan untuk kita. Pedulikanlah anak tu. Dia nak nikah, nak apa, dia cari duit sendiri. Macam tu. Kita pun banyak benda yang kita nak tunaikan. Mungkin kita nak sedekah, kita nak wakaf, kita nak pergi umrah, pergi haji. Ya. Siapa nak pergi haji, nak pergi umrah, kumpul duit, standby. Allah Ta'ala dah kira pahala daripada hari pertama kita kumpul duit. Siapa nak pergi umrah dengan Samsul Debat, bulan 3 insya-Allah. Kalau tak ada penangguhan lagi lah, bulan 3. Kaunter ada di belakang. Ini bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Nama travel tu Al-Mikaela Travel. Kenapa? Saya pilih ni sebab saya dah kaji dan saya tengok hotelnya pun saya dah pergi sendiri tengok hotelnya. InsyaAllah hotel dia okey. Hotel yang paling jauh 100 meter. Kalau nak dokek dalam masjid. Jangan balik, duduk dalam tu. Tapi masalah sekarang, peraturan yang terbaru, tak boleh iktikaf dalam masjid. Dah habis, kena balik. Orang lain pula masuk. Ya. Dan sekarang makan, tak ada lagi dah makan dekat hotel macam dulu nak beratur panjang-panjang. Tak ada lagi dah. Makanan semua hantar kat bilik. Dan untuk package yang saya bawa ikut saya ni, satu bilik 2 orang saja. Kecuali ada permintaan keluarga, boleh dapat 4 orang satu bilik. Sebab kita nak jaga benda tu. Ya. Keselesaan dia. Tengoklah sekarang detail hotel dia dekat mana. Boleh tanya. Ya? Jadi cari rezeki yang halal. Bila kata 2 lembah emas dah banyak pun tak cukup, Nabi ajar kita, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu penting kena ingat. Keduanya, hati yang murni, jauh daripada perasaan yang tidak baik. Tamak, sombong, dengki. Tamak, tak cukup sikit, semua benda dia nak ambil. Jangan tamak. Sombongnya ada 3. Sombong ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub, contohlah, dia masuk dalam masjid, contoh dia sampai petang tadi, dia sampai, hui, dah 3 hari berturut-turut ni aku paling awal ni. Dalam hati dia cakap, tu ujub. Lepas itu bila tengah semayang, dia dengar lah sliding door tu berbunyi. Ada orang masuk, langsung berbunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah orang dengar dia semayang. Riak, ninjuk ke orang.
Yang ketiga, takbur, dia belum-belum bercakap dengan orang. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid 2-3 hari ni? Kau lah, siapa lagi? Ya kau. Cik. Takbur. Dia panjang lagi huraian tu. Cuma saya tak sampai nak huraikan sebab masuk dah kesuntukan, maknanya confirm kena panggil lagi. Macam tu lah. Ya. Kan? Jadi buang perasaan sombong. Jangan belagak. Tak ada benda pun. Apa yang kita nak lagakkan atas dunia ni? Dulu Kek Mantin ada satu rumah. Cantik rumah tu. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam tu. Tapi hari ni orang tak heran dah rumah tu. Sebab berlambak rumah besar Kek Mantin. Kan? Taman apa? Taman apa tu yang topi Kaban Ayam tu? Lupa dah saya. Taman Mulia. Dulu. Besar rumah. Ramai yang balik. Kan? Ni ada orang Taman Mulia. Kan? Lepas tu, tengok ada lagi besar lagi. Tiba-tiba Kek ni Batang Benar ni pun ada taman baru pula. Apa nada apa? Nada alam. Pun ada nada alam datang. Dan ayo nak buat macam mana? Dia makin lama makin apa? Sudah orang tak heran. Kereta kau cantik kereta kau. 2 minggu tak heran lah kereta. Ada lagi kereta lagi baru lagi. Jadi tak salah kita nak belagak. Dan jangan kita dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ya. Nabi kata, hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Tak usahlah kita berdengki-dengki dengan orang. Dengar dia naik pangkat. Lah tak apa dijilat bos itu. Aduh, ya bodoh nak cakap. Anak dapat semua itu peksa. Macam anak dia seorang pandai. Ya. Dengar dia beli kereta baru. Taman dia dicuri. La ilaha illallah. Aduh, ya bodoh tak perhati dengan orang. Cuma jangan, dengar dia naik pangkat. Ya kau, wah besok sosak-sosak boleh minta tolong. Dengar, dia nak dengar dia dah beli kereta baru. Ya kau, senang lah kita tumpang, tak payah boli, tak payah servis, tak payah bayar apa-apa, naik ya teh. Kan senang macam tu. Dengar nak dapat semua alhamdulillah ada juga budak pandai kat kampung itu. Kan senang. Aduh, ya bodoh tak perhati dengan orang. Haji itulah, haji mana? Haji itulah yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Apa? Bini 25. 25 tahun bini terangkek kau ni biar betik tu. Betul ke? Betul Cenia macam tu. Wah sudah kata. Apa tu mulalah keluar mulut jahat tu. Perempuan. Bukan perempuan sini tu tempat lain. Malam pertama mampu itu. La ilaha illallah. Cuba elok cakap. Cuma cakap. Alhamdulillah ada juga bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok macam tu. Tak pun tanya perempuan tu. Apa kau mama nak dengan Abang Haji tu? Beriau benar lah kau kahwin dengan banyak lagi orang muda ke kampung. Macam mana nak cakap Dia tu romantik. Romantik orang tua tu ke sana. Romantik, dia memahami. Kan? Lepas tu dia pandai gurau. Iya. Nampak macam tak teraya rajin gurau. Lepas tu, setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangah boleh apa? Kan? Tapi bukan orang sini tau. Sini 85, okey. Ni tempat lain. Tempat lain. Ada, jangan dengki dengan orang. Dengki apa maksud dengki? Orang cakap iri hati. Tak. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu saja. Ya. Kemudian yang ketiga, fizikal dan akhlak mulia. Jadi kita kena jaga akhlak, jaga adab, perangai kena elok, kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Cakap elok-elok, ikut perangai Nabi, cakap yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak mencari insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Ya, jaga adab, jaga akhlak. Kan? Macam tu. Kemudian, yang keempat, yang keempatnya golongan yang mampu memelihara kejahatannya daripada menimpa orang lain. Golongan ini dia sentiasa jaga diri supaya tidak memudaratkan orang lain. Jadi insya-Allah sesungguhnya dengan itu kita menambahkan syurga. Ingat Allah, ingat Rasul, insya-Allah berbahagia di dunia dan di akhirat.
Ingat dunia ini sementara sifatnya. Tak usahlah tak koja-koja dunia. Apatah lagi yang ada dalam dunia lebih lagi sementara sifatnya. Dan Allah Ta'ala dah pesan apa? Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kita masuk ke dalam syurga yang didambakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukup setakat itu. Saya faham mesej-mesej yang disampaikan. Cara beralih topik duduk tu makna memang suruh berhenti. Kojap melunjuk, kojap macam ni kan, kojap lurus, kojap tagak, tahulah tu. Kan? Masa tu dia dah mula berfikir, untunglah kau duduk kat tiang. Okeylah, macam mana? Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya seronok sekali dapat datang ke Kampung Gebok ni, insya-Allah di lain masa jangan sorry ajaklah lagi, kan? Kalau rasa jadual penuh kan, payah benar, cuba kau ajar kuliah subuh, insya-Allah tak berebut. Kuliah subuh tak berebut kan. Insya-Allah Jadi itu saja daripada saya. Apapun sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan melekat di dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkonang, mulut menyebut. Jasa baik Masjid Nurul Iman menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah. Yang kurang tu mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit makluman. Nak maklumkan juga. Sekarang kalau keluar sekarang, tapi isyak ni kan keluar, ada nampak satu meja ajaib. Ada banyak barang-barang kat situ. Yang untuk diboli. Jangan main sauk buat balik kan. Ustaz kata tu umum ambil je kan. Ya. Jadi itu ada barang-barang. Jadi begitu juga ada kaunter untuk travel umrah iaitu daripada Al-Mikela Travel, nak dapatkan maklumat boleh cek. Kemudian begitu juga yang barang-barang tadi, pertama kita ada sambal crispy. Sambal tu nama dia sambal apesal. Sebab ramai sangat tanya apesal sedap sangat. Apesal ni, dan orang Singapura kalau beli tak sampai makan dengan bubur dengan nasi tu, dia gatah macam tu je. Memang sedap. Mak saya kalau baik 100 200 ya, 2 hari tak sampai habislah. Harga RM10 hari ni. Biasa RM15, hari ni RM10. Kemudian begitu juga ada minyak wangi. Minyak wangi ada Danish, ada bau Aisyah. Bau tu bau standard international, boleh bawa solat, tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu dia. Kemudian satu lagi, produk yang sangat viral iaitu susu kambing. Semua tahulah Samsul buat punya tu. Ada yang dah beli online pun ada kan, tapi malam ni harga special lah. Susu kambing ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Mana madu lebah lah tu, bukan madu orang. Susu kambing campur kurma, campur madu. Pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Kampung Gebok. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Kemudian dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Imam Masjid Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah. Dia amal satu kotak tu, dia minum pagi malam. Alhamdulillah, dah boleh semayang macam biasa. Manager Bank Islam pun, mak pun dah boleh jalan lah. Dia pakai tu. Dia memang dia minum air tu. Kemudian begitu juga, baik untuk orang enzima, gatal-gatal kulit. Kan? Jadi jangan buat mandi pula, minum. Ya? Satu lagi baik untuk orang yang osteoporosis, gastrik, GERD, pedih hulu hati. Memang cepat baik. Dan begitu juga baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, period dia kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa period pain. Boleh minum ni. Mana dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik joki. Ya. Kemudian tapi elok. Tapi kalau ada anak-anak yang pregnant, yang mengandung, elok amalkan. Sebab baby ini lahir kuning, jaundice. Amalkan pada awal. Hari ni kita offer, satu RM45 je. Tapi kalau beli dua, RM90. Macam samu tu. Tak, beli satu RM45, beli dua RM80. Siapa tak buat duit, tak apa. Ambil dulu, nanti kemudian transfer. Nombor akaun ada. Ya, ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Ambil macam mana? Redha lah kan. Macam mana? Jadi itu saja. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.